Disebabkan oleh perbezaan ideologi politik dan juga beberapa isu yang timbul, Singapura telah memutuskan untuk berpisah dengan Persekutuan Malaysia pada tahun 1965, iaitu 2 tahun selepas membentuk negara bersama Malaysia pada tahun 1963. Meskipun telah bertahun berpisah, namun pada hari ini kedua-dua negara ini merupakan antara negara yang digeruni di Asia Tenggara. Hai, anda bersama kami kumpulan 11 dari kursus Hubungan Etnik Seksyen 2 Universiti Malaysia Sabah, dan juga topik kita pada hari ini ialah pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia dan juga kesannya terhadap hubungan etnik. Mari kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan Singapura berpisah dengan Persekutuan Malaysia. Antara faktor pemisahan Singapura dan Malaysia adalah agenda Malaysian Malaysia yang diperkenalkan oleh pemerintah Singapura Lee Kuan Yew. Agenda ini memperjuangkan hak sama rata warga negara Malaysia tanpa mengambil kira etnik dan agama yang dianuti. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat Melayu kerana mencabar hak keistimewaan Melayu dan Bumiputera yang telah dijanjikan semasa kemerdekaan Tanah Melayu. Ideologi People Action Party (PAP). PAP merupakan penggerak utama dalam usaha penggabungan Malaysia-Singapura, namun kegembiraan penggabungan itu hanyalah sementara. Perbezaan ideologi menyebabkan berlakunya beberapa konflik. Antaranya, PAP percaya akan kesaksamaan semua bangsa manakala Kerajaan Persekutuan mengutamakan konsep pro-Melayu. Pelanggaran perjanjian dalam politik wilayah masing-masing juga menyebabkan hubungan semakin kritikal. Bagi membangunkan semula kawasan yang terjejas akibat daripada aktiviti bumi hangus yang dilakukan oleh tentera Jepun serta kerosakan infrastruktur hasil daripada gerakan komunis. Ahli Parlimen sebulat suara bersetuju menaikkan jumlah sumbangan kewangan dari Singapura kepada kerajaan pusat. Namun begitu, wakil dari Singapura membantah dengan keras tindakan tersebut. Sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia, Lee Kuan Yew merupakan pengerusi PAP sekaligus dikira sebagai pemimpin tertinggi di Singapura. Usaha beliau mengemukakan calon PAP dalam pilihan raya di Tanah Melayu dilihat sebagai satu usaha untuk merebut kuasa tertinggi di Kuala Lumpur. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan pemisahan Singapura dari Malaysia. Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Harold Harrison dari Fakulti Kejuruteraan akan membentangkan satu kesan pemisahan Malaysia dan Singapura terhadap hubungan etnik. Antara kesan yang dapat dilihat adalah wujudnya isu perkawanan antara kaum Cina dan Melayu di Malaysia. Contoh akibatnya, isu perkawanan ini adalah peristiwa yang amat dikenali oleh rakyat Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Singapura pada waktu itu tidak puas hati dengan ideologi negara Malaysia dan telah dikeluarkan dari Malaysia, tetapi tindakan tersebut mengakibatkan Singapura makin membenci cara pemerintahan kerajaan Malaysia. Dengan itu, Singapura mengantar wakil-wakil mereka untuk menyertai pilihan raya di Malaysia dan menubuhkan satu parti, iaitu Parti Gerakan. Pada 10 Mei 1969, Parti Gerakan meraihkan kemenangan besar mereka di kawasan Batu Selangor dengan mengadakan perarakan besar-besaran. Tetapi pihak Parti Gerakan pada waktu itu menghina dan meludah orang-orang Melayu di kawasan itu. Dengan itu, Parti UMNO yang diketuai oleh Datuk Harun Idris juga mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969. Dengan itu, berlakulah pertumpahan darah antara orang-orang Melayu dan Cina. Bukan itu saja, pasukan simpanan persekutuan FRU juga menjadi mangsa apabila perintah darurat telah dikeluarkan. Mereka sebagai unit yang dipertanggungjawab untuk mengawal keadaan telah diserang oleh orang-orang Melayu kerana mereka bersangka bahwa pasukan itu merupakan orang-orang Cina yang ingin menyakiti mereka. Ini berlakunya kerana wujud
isu perkawinan di antara orang-orang Melayu dan Cina, di mana juga telah dibangkitkan oleh pihak Singapura. Halo, saya Larry Sebrinus dan saya akan bentangkan mengenai kesan. Kesannya adalah hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura terjejas. Selepas pemisahan Singapura daripada Malaysia, isu kemasukan semula Singapura ke Malaysia hangat diperkatakan pada awal Jun 1996. Apabila Menteri Kanan Singapura Lee Kuan Yew membuat satu kenyataan di mana negaranya sanggup menyertai Malaysia semula. Tindakan tersebut disokong oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong semasa berucap sepenuh Hari Kebangsaan Singapura yang ke-31 pada 18 Ogos 1996. Namun tindakan ini menimbulkan berbagai persoalan dan spekulasi. Mengapa kenyataan itu dikeluarkan kepada pihak Malaysia? Pemimpin Malaysia menganggap kenyataan tersebut tidak ikhlas dan seperti kacang lupakan kulit. Selepas penyingkiran pada 9 Ogos 1965, kedua-dua negara berkembang mengikut haluan masing-masing. Haluan pendirian yang berbeza menyukarkan proses pencantuman semula negara Malaysia dan Singapura. Salam sejahtera, nama saya Vero Hajulni dan saya akan membentangkan kesan yang seterusnya, yaitu konsep bangsa Malaysia dan Malaysian Malaysia telah membangkitkan perbelahan antara kaum. Keputusan pemisahan Singapura dari Malaysia telah diambil oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj sendiri ketika beliau berada di London pada tahun 1965. Pada ketika itu, Lee Kuan Yew dan Parti Tindakan Rakyat PAP enggan bertolak ansur dengan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Tunku. Beliau juga sering mengatakan bahawa orang Melayu hanya berjumlah 39%, sementara orang bukan Melayu adalah sebanyak 51%, dan ini melayakkan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Malaysia seperti yang disarankan oleh Ramanathan. Dalam hal ini, Lee Kuan Yew turut mempersoalkan orang Melayu sebagai penduduk jati Malaysia. Hal ini demikian kerana, menurut Lee, mereka sebenarnya adalah juga pendatang, sebagaimana orang Cina datang dari negara Cina dan orang India datang dari negara India. Contoh yang diberikan oleh beliau ialah Syed Jaafar Albar yang merupakan seorang ahli politik Johor namun mempunyai darah campuran keturunan Arab. Di samping itu, Lee Kuan Yew turut menyalahkan Tunku dalam kegagalan konsep Malaysian Malaysia. Tunku dikatakan telah terpengaruh dengan ketuanan Melayu yang diperjuangkan oleh beberapa pelampau Melayu dari Ultra Malay dan Young Turk. Contoh yang lain pula adalah apabila arahan dari Kuala Lumpur supaya Radio Televisyen Singapura RTS diletakkan di bawah Kementerian Penerangan Persekutuan pada awal tahun 1965 juga diingkari oleh Lee Kuan Yew kerana polisi penyiaran RTS yang bercanggah dengan aspirasi Malaysia pada ketika itu. Pada ketika itu, siaran RTM yang terhad di kawasan Tengah Semenanjung berorientasikan Melayu, manakala siaran RTS yang agak ke baratan pula telah meliputi kawasan seluruh Singapura, selatan Johor dan sebahagian Melaka. Dan apabila RTS menyiarkan berita dalam 4 bahasa iaitu Mandarin, Inggeris, Tamil dan Melayu di 2 saluran TV berbanding RTM yang masih bersiaran dalam 1 bahasa, ini sebenarnya adalah satu bentuk provokasi terhadap konsep bangsa Malaysia yang cuba diterapkan oleh Tunku dan arahan Lee Kuan Yew ke atas RTS berkait rapat dengan konsep Malaysian-Malaysianya. Oleh itu, konsep Malaysian-Malaysia dan bangsa Malaysia ini bukan sahaja dapat mencetuskan provokasi politik, malah dapat membangkitkan perbelahan antara kaum, terutamanya dalam kalangan kaum Cina dan Melayu pada ketika itu. Sebagai kesimpulannya, tindakan pemisahan Singapura daripada Malaysia merupakan satu tindakan yang baik demi perpaduan kaum,
kestabilan ekonomi, dan untuk menghindarkan konflik politik di antara kerajaan Malaysia yang dikuasai oleh Parti Perikatan dengan Parti Tindakan Rakyat yang berkuasa di Singapura. Kerajaan juga haruslah mengekalkan hak bumi putra sebagai keistimewaan penduduk asal di Malaysia tanpa menafikan hak-hak kaum lain. Walau bagaimanapun, Singapura dan Malaysia masih bersahabat dan saling bergantung antara satu sama lain selepas pemisahan ini. Sebelum kami tamatkan video ini, kami kongsikan sedikit tentang budaya makanan tradisi suku kaum Bajau di Sabah. Selamat menonton!